Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dihormati sekalian, Alhamdulillah kita bersyukur dapat berjumpa semula dalam rancangan Guru dan Pendidikan. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada semua pendengar. Dan seperti biasa kita ingin membicarakan persoalan-persoalan berkaitan dengan guru dan pendidikan. Dan pada hari ini kita nak bercakap tentang salah satu lagi kaedah pendidikan, iaitu kaedah perumpamaan dan perbandingan. Saya kira ini merupakan kaedah yang berkesan, tetapi tak ramai yang kadang-kadang mampu untuk menggunakan kaedah ini dengan baik. Mungkin kerana nak buat perumpamaan dan perbandingan ni dia tak mudah juga itu ya. Kena fikirkan apa benda perkara yang mungkin boleh menjadi contoh untuk kita bandingkan atau kita umpamakan dalam konteks kehidupan kita ini. Dan sebab itu kehebatan ni banyak ada pada golongan sastrawan dalam syair-syair, misalnya pantun-pantun, kiasan-kiasan, laksana itu laksana ini kan. Jadi kalau cikgu-cikgu yang tak ada skill puisi ni ataupun sastra ni, mungkin akalnya itu tidak begitu tinggi melayang untuk mencari contoh-contoh. Nak bayangkan metafora itulah. Tapi ialah kita dah sedia ada banyak perumpamaan yang telah diberikan oleh orang tua kita, misalnya macam kacang lupakan kulit misalnya kan. Itu merupakan contoh-contoh yang sedia ada, yang saya rasa ramai yang tak sedia tahu. Yang kita boleh gunakan sebenarnya bila kita nak menjelaskan sesuatu perkara kepada kita punya pelajar kita, dan dalam konteks ibu bapa kepada anak-anak ketika mereka mendidik. Dan kenapa penting perbandingan dan perumpamaan ni ya? Kerana kaedah ini dia akan lebih mendekatkan kefahaman pelajar itu kepada isu yang kita nak bawa itu. Kerana satunya kadang-kadang pelajar ni dia tak suka benda yang straightforward ni kan. Dia nak benda yang lebih mencabar ataupun yang boleh menarik dia punya pemikiran dan kefahaman dia. Dan kadang-kala kalau kita bercakap secara terus tentang isu itu tanpa kita buat perbandingan, mungkin kefahamannya itu hanya sempit di dalam ruang isu itu sahaja. Tetapi kalau kita buat perbandingan ini, mungkin dia akan melihat juga isu-isu lain yang bersamaan atau berkaitan dengan satu-satu perkara itu. Jadi satunya kelebihan ataupun kekuatan kaedah ini ialah dia akan lebih mendekatkan kefahaman pendengar kita ataupun pelajar kita. Lebih-lebih lagi kalau kita menggunakan perkara-perkara yang ada di sekeliling mereka. Sebab itu kehebatan orang Melayu kita dulu, mereka banyak menggunakan alam ini, alam sekitar ini, alam sekeliling ini sebagai contoh untuk membuat perbandingan, contoh untuk buat perumpamaan. Bagai aur dengan tebing kan. Jadi orang yang tahu aur dan tebing itu, dia akan dapat menangkap benda itu dengan satu visual, satu gambaran. Jadi selalunya gambaran ini dia lebih menarik dan lebih jelas dalam pemikiran kalau dapat diberikan. Macam isi dengan kuku kan, benda depan mata kan, betapa rapatnya, dan benda itu depan mata kita. Betul. Jadi bukan sekadar kita boleh fikirkan dalam gambaran akliah, gambaran akal, tapi boleh tengok betul-betul. Angkat kitanya jari ni, kita boleh tengok macam mana isi dan kuku kita tu begitu rapat. Sekarang semua orang dengan tengok jari masing-masing. Dan masing-masing mungkin teringat misalnya pernah dia punya kuku tercabut sikit ke, betapa sakitnya. Betul. Itu gambaran betapa rapatnya kedua itu. Apabila kuku terpisah daripada kulit tu, kita pun dapat merasai kesakitannya. Sama jugalah kalau antara kita dengan kawan kita yang rapat berpisah dengan dia, itu mungkin akan merasakan satu kesakitan jiwa lah. Dan rapat dengannya itu, macam kuku dengan isi itu, dia akan merupakan satu ukhuwah yang begitu kuat sekali. Banyak lagi lah kalau nak dicari itu, kita boleh cari sendirilah macam mana orang tua kita dalam bidalan, dalam permisalan, perumpamaan itu mereka amat kreatif dari segi mengambil alam sekeliling kita ini sebagai contoh.
Pantun-pantun pun kalau kita tengok dia punya pembayang-pembayang itu pun pembayang yang kita boleh nampak. Pisang emas di bawah belayar kan, kita pisang emas bawa belayar, semua benda-benda yang kita boleh gambarkan. Betul. Buah cempedak di luar pagar kan. Jadi ini gambaran, dia perumpamaan ni dia selalu bermain dengan gambaran-gambaran dan lebih jelas contoh yang kita beri itu dari segi gambarannya lebih menangkaplah dalam pemikiran dan kefahaman pelajar-pelajar kita ni. Eloklah buah cempedak di luar pagar tu, sebab cempedak kita dah biasa tengok dan anak-anak kita, pelajar-pelajar kita biasa tengok. Pagar pun dia dah biasa tengok pagar mana-mana. Tapi kalau katakanlah buah aprikot, katakan buah aprikot di atas dasar laut, di dalam dasar laut kan. Buah aprikot tu sendiri mungkin ramai pelajar-pelajar tak kenal. Dasar laut pula, Allah, penatnya nak memikirkan betapa jauhnya. Kalau nampak pun dalam National Geography. Dalam National Geography. Jadi dia sendiri tidak pernah mengalami benda itu secara live. Tapi itu hebatnya orang-orang tua kita dahulu. Bila kita kata orang tua ni, artinya bukannya orang tua yang entah siapa-siapa. Orang tua ni satu gambaran penghormatan kita kepada orang bijaksana lah. Betul. Di kalangan orang-orang Melayu kita dulu. Yang berpengalaman. Bila mereka mengambil contoh itu, mereka mengambil contoh yang begitu dekat sekali dengan masyarakat. Jadi satu kelebihan kaedah perumpamaan dan perbandingan ni, dia mendekatkan kefahaman tadi. Kemudian bila kita buat perbandingan dan perumpamaan ni, kita membuat kaitan antara satu faham, satu konsep dengan satu konsep yang lain. Sebab kadang-kadang kelemahan pelajar-pelajar kita ialah mereka susah nak mengaitkan antara satu perkara dengan satu perkara. Bukan pelajar je, kita pun macam tu kan. Jadi bila diajar banyak sangat konsep-konsep ni misalnya, dalam kelas dah mulalah pening. Berkecamuk. Tapi dengan bantuan perumpamaan dan perbandingan ni, guru-guru boleh membantu pemikiran akal pelajar tu. Oh, macam ni, umpama itu dengan ini kan. Jadi lebih hampirlah kefahaman mereka itu apabila diletakkan oleh gurunya itu di depannya itu satu perumpamaan yang boleh mengaitkan antara satu faham dengan satu faham yang lain. Katakanlah permusuhan, nak mencerita tentang permusuhan. Satu konsep juga tu kan, pemusuhan ni kan. Tetapi bila kita kata berpatah arang kan. Jadi dapatlah gambaran arangnya kan, apa semua, ataupun bersungguh-sungguh. Macam mana nak ceritakan konsep bersungguh-sungguh? Kalau sekadar menceritakan saja faham bersungguh-sungguh atau konsep itu secara teorinya, tapi alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Jadi dalam kepala budak-budak tu, walaupun pekasam pun entah ada yang tak kenal kan. Tapi guru tu kena pandailah memahamkan pelajar-pelajar itu atas konsep-konsep ataupun umpama yang dibawanya itu kena dijelaskan. Kalau dengar guruh di langit, air tempayan jangan dicurahkan. Itu nak menunjukkan bahawa jangan kita ini cepat-cepat membuang ataupun menolak benda-benda yang kita dah ada semata-mata kita rasa akan ada benda baru yang akan bakal datang, tapi tak pasti. Akan guruh di langit tidak semestinya membawa kepada hujan kan, terutama zaman jerebu kita ni. Kadang-kadang nampak gelap dah, tapi sebabkan jerebu dia tak turun, hujan tu tak turun kan. Ataupun nampak macam gelap ni kan, tapi bukan. Mungkin sebab jerebu tu terbakar mana-mana kan. Jadi cantik sebenarnya gambaran-gambaran yang diberikan oleh ahli-ahli fikir kita dahulu apabila cuba membawa pendekatan perumpamaan dan perbandingan ini bagi mengaitkan satu faham dengan satu faham yang lain. Kemudian satu lagi yang penting dalam kita kaedah, saya cerita dulu kelebihan kaedah ni ya. Perumpamaan dan perbandingan ni dia boleh memudahkan seseorang melihat perbezaan dan persamaan satu perkara. Kalau perumpamaan kita menekankan persamaan kan, umpama kulit kuku dengan isi kan. Jadi itu perumpamaan, maknanya kita pelajar dia akan mencari apa persamaan benda yang diceritakan oleh gurunya itu dengan perumpamaan yang diberi. Cepat dia akan kaitan tu cepat. Umpama aur dengan tebing misalnya kan. Tetapi perbandingan pula
ia akan mengajar kita melihat perbezaan. Kalau perbandingan. Kerana kalau kita bandingkan sesuatu, yang tumpuan akal kita tu lebih kepada bezanya, bukan persamaannya. Betul. Contohnya, antara kucing dengan harimau. Memang ada aspek persamaan, tapi disebabkan kita nak suruh dia banding, jadi tumpuan pelajar tu nanti akan pergi kepada perbezaan. Walaupun rupa macam lebih kurang sama, tapi saiznya kan. Itu perbandingan lah. Bila banding ni biasanya kita nak suruh seseorang itu melihat perbezaan. Kalau perumpamaan, kita nak suruh mereka melihat persamaan. Boleh mereka kaitkan dalam kehidupan. Boleh dikaitkan. Jadi yang menarik Al-Quran juga, Yati, banyak menggunakan kaedah permisalan ni dan perbezaan. Misalnya Al-Quran mengatakan, Qul hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Katakan, adakah sama orang yang tahu dengan orang yang tak tahu? Nampak tak? Jelas tu Quran memberi persoalan, suruh kita bandingkan. Kita dengan itu kita boleh membandingkanlah orang yang bodoh, orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu. Jauh bezanya. Kemudian di tempat yang lain Al-Quran juga ada mengatakan bahawa orang yang berilmu, orang yang beriman itu ialah orang yang hidup. Orang yang kufur itu ialah orang yang mati. Nampak tak? Iman kufur ni berat juga dia punya konsep dia kan, konsep akidah. Tapi bila hidup dan mati ni kita tengok setiap hari orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup ni orang yang ada nyawa, ada kekuatan. Tapi orang yang mati tu tak ada apa yang dia boleh buat. Jadi orang yang kufur kepada Tuhan tu seolah-olah orang yang tidak ada apa-apa sebenarnya di sisi Tuhan. Kerana mereka itu menolak kebenaran, mereka menolak cahaya hidayah daripada Tuhan. Walaupun mereka hidup, tetapi seperti orang mati. Seperti orang yang mati. Kita pun selalunya kalau merujuk kepada orang yang isap dadah, yang dah apa kita panggil bangkai bernyawa kan? Bangkai bernyawa. Nampak tak dia punya perbandingan itu? Bangkai itu sepatutnya tak ada nyawa dah mati. Tapi kita kata bernyawa. Sebab apa? Orang tu hidup lagi. Yang duduk tepi kaki lima, berjalan pun macam dah tak berapa senter dah kan. Hidup segan macam daging pun macam dah tak ada, tinggal rangka saja. Tulang dan kulit. Jadi bangkai bernyawa. Itu satu perbandingan sebenarnya tu. Walaupun dalam satu istilah, bangkai itu benda yang sudah mati. Tak ada kehidupan dah. Orang yang sedadah ni macam orang tak ada kehidupan sebab dah lemah. Tetapi dia masih bernyawa, dia masih hidup. Jadi cantik. Walaupun dalam dua phrase, dalam dua perkataan saja, sudah ada kontras di situ yang kita boleh fikirkan. Jadi tadi penekanan saya tadi bahawa kalau kita memberi perbandingan berbeza dengan perumpamaan, dia akan melihat perbezaan. Kalau kita bagi perumpamaan ataupun misalan, dia akan mencari persamaan. Dan ini penting ya dalam konteks orang memahami hakikat sesuatu. Sebab hakikat sesuatu ni dia mestilah unik berbanding dengan yang lain-lain. Misalnya kalau saya kata kat Yati, apa erti kereta? Dan apa beza kereta dengan lori? Kan? Di situ bila saya kata beza itu, Yati akan cepat mencari beza walaupun yang persamaan lain banyak. Apa yang lain? Apa yang lainnya? Perbezaan banyak. Tayar, dua-dua ada tayar, dua-dua ada enjin, dua-dua bergerak, dua-dua kenderaan, dua-dua pengangkutan. Tetapi cepat kita akan mencari perbezaan saiznya, tujuannya, mungkin jumlah penumpangnya dan lain-lain lagi. Jadi identiti lori itu ataupun takrif lah senang. Makna lori itu akan berbeza dengan kereta. Bunyi pun dah lain kan. Kerana perbezaan. Nampak tak? Kerana perbezaan dua perkara itu menjadi lain. Kalau dua perkara itu exactly sama, maka itu sudah tidak ada identiti lagi kan? Sudah tak ada identiti. Misalnya kan selalu orang kata, kita ni macam orang kita ni dah tak ada identiti dah, asyik ikut orang barat aja. Nampak tak? Sebab kita ni dah semua sama aja dengan apa yang dibuat oleh orang barat. Yang kita kritik ni lah. Pakaiannya pun sama aja macam orang barat. Akhlaknya pun sama dengan orang barat. Jadi di mana identiti kita? Nampak tak? Bila kita tanya di mana identiti, kita bertanya bezanya di mana kalau macam tu. Ya, apa yang menyebabkan kita lain? Menyebabkan kita lain. Sebab identiti berkait dengan keunikan. Betul. Ni apa sikit, logik sikit ni, mantik. Identiti berkait dengan keunikan. Jadi kalau saya kata orang dengan binatang, di situ
uniknya ialah perbezaannya itu. Jadi bila kaedah perbandingan ni kita gunakan dalam pendidikan, bila kita selalu bawa perbandingan kepada pelajar-pelajar kita, dia membantu pelajar kita mengenal identiti satu perkara berbanding dengan satu perkara yang lain. Betul. Yang tadilah bila Quran kata orang kafir itu seperti orang yang mati, orang yang beriman itu seperti orang yang hidup, kita cepat akan melihat apa kelebihan orang yang beriman dan apa kekurangan orang yang kufur kepada Tuhan, kan. Di situ penting dari segi identiti. Kemudian Yati, pendekatan ini dia menarik kerana dia tidak direct, dia tidak direct. Orang Melayu kan kaya dengan kiasan, kan. Kiasan. Sebab ada kes-kes tertentu kita tak boleh mungkin menyampaikan idea itu secara direct. Satu, mungkin kena sensitif, kan, kena sensitif. Orang kalau nak pergi meminang misalnya, kan, dan yang kena pinang, keluarga yang kena pinang tu nak tolak. Bukan boleh kata minta maaf, tawaran ditutup, kami tak boleh terima, kan, macam tu ke? Tak. Dia akan adalah kiasan-kiasannya. Bunga kami ni nampaknya dah disunting, ataupun dah ada kumbang yang mendekatinya lebih dahulu. Jadi orang yang dengar tu pun rasa frust juga sebenarnya, kan. Tapi tak sakit sangat. Betul. Sebab dia dah di buffer dia dah dibantik, dia lapik dengan kiasan-kiasan. Jadi bahasa perumpamaan dan perbandingan ni, satunya dia membantu mengurangkan ketegangan lah, ketegangan. Dan saya ingat orang Melayu kaya dengan benda-benda tu. Kalau dia marah misalnya, dia akan berlapik bercakap, kan. Walaupun ada juga yang jenis mengamuk ni, kan. Tapi kebanyakannya kaya dengan bahasa. Yang keduanya, artinya atas dasar nak bagi satu perkara itu menarik. Kalau guru itu banyak kiasannya, banyak contoh, banyak perumpamaan, banyak perbandingan, pelajar akan jadi rasa lebih tertarik lah, rasa seronok. Jadi kalau cikgu ni dia seronok, dia akan bagi contoh itu, dia akan bagi pemisalan itu, kan. Dia akan bagi cerita. Cerita juga sebenarnya salah satu bentuk perumpamaan dan perbandingan. Kan selalu kalau pendakwah ni pun dia selalu ada satu cerita ni, cerita zaman Rasulullah ke zaman apa. Kemudian yang pentingnya bukan cerita tu sangat, tetapi moral itu, dia kata moral of the story itu. Moral itu apa? Moral itu persamaan. Persamaan antara apa yang berlaku itu dengan yang nak dikaitkan kehidupan kita sekarang ini. Rasulullah SAW juga banyaklah hadis-hadis memakai perumpamaan. Misalnya ingat tak yang hadis yang selalu dibaca di radio juga? Orang yang depannya rumahnya ada sungai, kalau dia mandi 5 kali di sungai itu, Rasulullah tanya apa yang akan berlaku. Sahabat kata bersihlah dia takkan ada kekotoran lagi. Begitulah solat yang kita lakukan. Kalaulah 5 kali sehari kita bersolat, samalah seperti 5 kali sehari kita mandi di satu sungai, dan sudah pastilah badan kita akan bersih selepas 5 kali mandi, kan. Jadi Rasulullah kadang-kadang kalau kita ingat ada hadis yang Rasulullah ambil kayu, dia gariskan panjang. Dia kata ini merupakan jalan yang lurus, dan kau hendaklah mengikut jalan yang lurus, iaitu mengikuti aku dan ajaran Tuhan. Jadi itu pun satu bentuk permisalan yang Rasulullah terangkan. Kemudian dalam Al-Quran banyak betul nanti, ya. Kalau kita lihat misalnya orang ingat tak ayat yang mengatakan orang-orang yang menginfakkan harta itu seperti satu benih yang akan menghasilkan 7 tangkai, dan 7 tangkai itu menghasilkan 100 biji atau buah. Mana 700 dari segi ganjaran amalan orang yang buat baik ini 700. Tapi Al-Quran beri sedap, kan, dia bagi satu benih menghasilkan 7 tangkai, dan 7 tangkai ini menghasilkan 100, satu tangkai 100 buah. Sama seperti 700, ganjaran seperti 700 lah. Tapi cara Al-Quran memberi itu begitu cantik sekali. Sedap didengar. Begitu cantik sekali. Dan itu antara kepentingan-kepentingan dia. Mungkin sepanjang nanti kita akan terangkan lagi. Kita sambung lagi. Ada beberapa contoh-contoh yang saya boleh beri lagi dalam Al-Quran. Dan doktor, kalau kita nak tahu juga antara contoh, macam doktor dah sentuh juga tentang contoh, kalau kita boleh, apa yang kita boleh ambil daripada kaedah perumpamaan dan perbandingan dalam tradisi Islam ni? Sudah pasti yang kita nak ambil itu satu dari segi metodologi itu. Metodologi itu juga satu benda yang penting untuk dalam kaedah pendidikan ni, kan. Dan saya rasa tak mungkin kaedah itu kurang baik ataupun
tidak ada kelebihan. Sekiranya Rasulullah guna, Allah SWT sendiri menyampaikan mesej-mesej dalam Al-Quran menggunakan perumpamaan dan perbandingan. Orang-orang Melayu kita dahulu yang bijak-bijaksana belaka semua menggunakan perumpamaan dan perbandingan. Jadi sudah pasti kaedah ni merupakan kaedah yang baik sekali yang kita harus gunakan. Tapi saya sebut tadi satunya kaedah ni, satunya kita pun kena bijak jugalah kan. Tak mudah sebenarnya nak memberikan tamsilan ni. Sebab itu guru-guru kalau tak ada skill ini biasa ajalah, guru biasalah kan, macam pelajar pun mungkin biasanya. Tapi kalau guru yang kena rajin sikitlah membaca, ambil contoh-contoh, kemudian sampaikan tu dalam bentuk yang menarik perbandingan dan permisalan itu, saya rasa itu merupakan satu aset penting dalam perguruan, dalam kaedah perguruan. Kalau seorang guru itu mampu untuk mengambil banyak contoh-contoh, khususnya kalau guru pendidikan Islam, mengambillah contoh daripada hadis-hadis, contoh daripada Al-Quran, contoh daripada kata-kata ulama, contoh dari cerita-cerita yang diterangkan oleh ulama-ulama kita. Banyak cerita-cerita dulu cerita sufi macam ada Jalaluddin Ar-Rumi, ada dia menulis satu kitab yang bertajuk Al-Masnawi, dalam bentuk syair, dalam bentuk puisi-puisi yang indah, tapi semuanya merupakan cerita-cerita yang punya hikmah yang begitu mendalam. Saya nak buat satu contoh cerita dia, Yati, ini menarik. Cerita tentang seekor burung yang dijaga oleh seorang penjual minyak, minyak wangi. Jadi burung ni dia pandai bercakap. Jadi penjual minyak wangi ni gembiralah kerana dengan ada burung ni boleh menarik perhatian pelanggan-pelanggan, dan pelanggan membeli banyak minyak-minyak mereka. Minyak-minyak tuan punya kedai ni. Macam burung kakak tua kita lah. Tapi dalam kitab Masnawi itu dipanggil burung bulbul, warna hijau. Zaman dia lah, zaman Rumi dulu. Dan satu hari bila tuan kedai ni pulang, setelah dia keluar, dia pulang, dia melihat salah satu daripada botolnya yang paling besar dan yang paling mahal tu pecah. Pecah. Dan sudah pasti dia yakin ini tak ada kerja orang lain, merupakan kerja burung dia ni. Sebab burung ni pun jenis bergerak-gerak, kadang-kadang bila bercakap itu dia suka bergerak, dan sebab itu orang suka datang ke kedai itu, sebab burung ni bukan sekadar bercakap tapi juga dia aktif. Tapi disebabkan perkara itu, tuan punya kedai ni begitu marah dan akhirnya dia pukulnya burung ini, sehingga kan rambut dia, bulu dia yang belah atas kepala dia tu tercabut. Tercabut. Jadi burung ini setelah dipukul oleh tuannya itu, dia tak bercakap dah. Merajuk. Dia merajuk, dia tak bercakap. Seminggu dia tak bercakap. Jadi tuan ni dah naik risau dah. Dia kata sejak burung ni tak bercakap, dia kata orang dah mula tak datang kedai dia. Dan akhirnya pelanggan tak ramai dan hasil jualannya pun tidak banyak. Jadi dia pun macam mana nak pujuk balik burung tu. Dia beli hadiah-hadiah ni, burung tu buat tak tahu aja. Tapi sampai selepas minggu tu, burung tu tiba-tiba bercakap. Dia bercakap pun kerana ada seorang tua lalu depan kedai tu, dan orang tua ni kepala dia tu dah tak ada rambut belah depan dia, dah botak lah. Jadi burung tu kata apa? Dia kata, wahai orang tua, kamu pun tumpahkan minyak juga ke? Dia kata, kamu pun tumpahkan minyak juga ke? Sebab dia nampak kepala orang tu tak ada rambut. Dia ingat macam dia punya kepala lah, tak ada rambut. Kerana dipukul dan tumpah minyak. Tapi sebenarnya dia dah salah dari segi menilai orang itu, seolah-olah dia ingat orang tu sama seperti dirinya. Memanglah kisah ni lah kisah yang tak betul lah kan. Mana boleh burung boleh fikir begitu dan boleh bersoal. Tapi pentingnya cerita itu ialah hikmah yang nak diambil di sebalik cerita itu oleh Ar-Rumi. Sebab Ar-Rumi cuba nak mengatakan bahawa sekarang ini masyarakat atau manusia ni suka membuat penilaian yang salah terhadap orang, suuzan ataupun membuat fitnah misalnya, dan kadang-kadang merasakan bahawa dia salah penilaian tu bukan apa, sebab dia duk ingat pengalaman orang itu sama macam pengalaman dia, sedangkan pengalaman dia berbeza. Dan dia takkanlah tengok saja dia dah boleh bagi penilaian judgement kepada orang itu, orang tu buruk,
salah hanya kerana melihat persamaan itu saja. Sebab di sebaliknya itu orang kalau rambut tak ada kat depan ni mungkin banyak sebab kan. Banyak berfikir. Mungkin banyak berfikir ataupun dia bau cukur kan dan lain-lain lagi. Jadi kan cantik cerita-cerita sebegini kalau seorang guru boleh memanfaatkan dan boleh menyampaikan kepada. Jadi setiap hari tu ada je satu cerita. Dan benda ni boleh diambil. Malah kalau nak ambil cerita yang yang kelakar, cerita yang jenaka pun dalam tradisi Islam pun ada. Dia panggil Nasruddin Hoja. Dia panggil Hoja ni daripada tradisi Turki lah. Bila Hoja ni saya ada dia punya buku yang menceritakan banyak kisah-kisah yang cukup kelakar berkaitan dengan Hoja ni. Kalau saya boleh ingat ada satu hari tu orang datang kepada dia minta pandangan. Dia tulis kat luar tu RM5 untuk 2 soalan. Kan RM5 untuk 2 soalan. Jadi seorang tu datang kat dia tanya satu soalan. Orang tu tak tanya soalan lagi, orang tu just tanya, dia kata kenapa mahal sangat? Kenapa mahal sangat? RM5 untuk 2 soalan kan? Dia kata itu saya punya suka lah. Okey, soalan kedua dia kata. Padahal itu belum soalan lagi. Kan? Dia dah tanya dah soalan kedua. Jadi dia dah untung RM2.50 dah kat situ. Sebab yang itu orang tu bukan bertujuan nak menyoal. Itu cara yang satu lagi cerita tu. Ada 2 orang datang. Orang 2 orang ni bergaduh. Datang kepada Hoja ni, Nasruddin ni. Hoja ni macam syekh lah. Orang panggil macam tuan lah. Datang untuk macam nak menyelesaikan masalah ni. Jadi seorang ni pun cerita. Bila cerita tu Nasruddin ni kata kau betul. Lepas tu yang lawan dia ni pun cerita juga. Okey, dengar pula aku punya cerita. Macam ni sekian. Dia kata kau pun betul juga. Kan. Lepas tu dia datang 3 orang. Lepas tu seorang lagi datang. Dia kata Nasruddin, kenapa engkau bila yang A ni cerita kau kata betul? Dan yang B ni datang cerita-cerita, dia berlawan 2 ni. Kau kata betul juga. Lepas tu Nasruddin pusing kat dia kata engkau pun betul. Engkau pun betul. Jadi dia semua betul. Kan ada orang macam tu sekarang ni kan dalam kehidupan kita pun kononnya tak nak berpihak, semua betul. Sedangkan mana boleh kalau satu benar satu salah, kita mestilah membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah kan dalam baru adil. Barulah adil. Hakim kan itu tugas dia. Betul. Dia dengar, kemudian dia kena buat keputusan yang mana salah yang mana benar. Jadi itu cerita-cerita tu menarik. Dan ada satu buku tebal tu tentang perkara itu. Kalaulah guru rajin, sudah pasti setiap hari akan boleh dia mengambil cerita-cerita ini dan buatlah sama ada perumpamaan atau perbandingan. Kalau benda itu agak buruk, ambil itu sebagai sebagai sempadan. Kalau benda itu baik, cerita itu baik, ambil itu sebagai tauladan kan. Jadi saya rasa itu antara kaedah. Tadi ditanya pasal kelebihan itu, maknanya satunya dia kaedah yang baik, satu lagi saya ingat keberkesanan pengajaran lah. Betul. Dia akan membantu dan menyumbang ke arah pendidikan ataupun pengajaran yang lebih berkesan. Dan ini akan agak bersangkut paut juga dengan kaedah yang sebelum ini, iaitu untuk mendidik pelajar untuk berfikir. Betul. Cara ini juga membawa kepada anak-anak murid ini berfikir. Memang dia berkait sangat tu dengan yang sebelum ini bila kita kata berfikir. Sebab setiap kali kita bagi perumpamaan itu, macam saya sebut tadi lah, dia akan membantu pelajar ini mengaitkan apa yang ada sekarang ni dengan sesuatu yang diceritakan, perumpamaan yang diceritakan itu. Secara tak langsung akalnya akan aktif, akan berfikir. Dan terus mengait kepada perkara yang logik. Perkara yang logik dan dia boleh juga nanti mengaitkan kepada isu-isu lain selain daripada isu yang ada sekarang dengan perumpamaan itu. Sebab biasanya perumpamaan ni dia bersifat universal. Selalunya contoh ni dia ambil satu, tapi dia punya pengajaran tu sifatnya universal. Misalnya kita ambil contoh burung tadi, tapi kan pengajarannya jangan kita cepat menghukum. Cepat menghukum ni bukan dalam kes burung tu saja, ataupun bukan kes yang sedang berlaku saja. Mungkin di masa-masa yang akan datang, berdasarkan cerita itu, pelajar tu nanti akan cepat mengaitkan, dah itu cikgu, aku ada ceritakan ini. Betul juga kat rumah pun dia nasihatkan adik dia, jangan cepat kita buat judgement, menghukum.
Jadi itu kekuatan akal sebenarnya, Betul. Kaedah permisalan ataupun perumpamaan dan perbandingan. Dan Doktor, mungkin juga timbul persoalan bila cakap tentang perumpamaan atau tamsilan ataupun kiasan ini, ada yang mengaitkan akhlak yang tak elok dikaitkan dengan sifat-sifat haiwan dan sebagainya. Okey. Satu benda yang poin berkait dengan soalan itu, kita kena ingat bahawa perumpamaan ini dia main peranan dalam satu kerangka fikiran yang jelas. Maksud nilai-nilai itu kena clear dulu. Contoh, kita bagi contoh. Kalaulah seorang ibu nak menasihatkan anaknya, atau seorang guru nak menasihatkan pelajarnya, dia kata, cuba tengok orang yang di barat itu, dia dengan internet apa semua tu, akhirnya dia orang lupa, dia orang menjadi masyarakat yang akhlaknya buruk. Tapi pelajar ini, kalau dia sendiri tidak punya nilai-nilai yang baik, dia akan berfikir sebaliknya. Dia kata, tengok macam mana dia orang maju dengan ada tu, dia orang maju. Akhlak tu perkara kedua yang penting, nampak tak? Perumpamaan ni dia berkesan sekiranya kita dah ada nilai-nilai yang kita pegang. Nilai-nilai yang kita pegang. Jadi kalau mengambil contoh, macam saya ambil contoh mudah, tadi bila buat baik itu seperti satu benih yang akan menghasilkan 7 tangkai, dan 7 tangkai akan menghasilkan 100 biji buah, kan? Tapi kalau orang jahat, orang tu memang jahat kepala dia, dia akan guna juga perumpamaan yang sama untuk mungkin dia buat yang ambil akaun orang, ataupun jenis duit palsu ni, yang bagi RM100 nanti kita kembang-kembangkan, yang beranak duit tu, yang beranak duit tu, kan. Betul juga, kalau aku bagi 1 dia akan berkembang, kan. Dia mungkin boleh menggunakan perumpamaan yang sama tapi untuk melakukan kejahatan. Sebab itu perumpamaan ini dalam Al-Quran, khususnya dalam hadis, dan orang tua kita semua bercakap dalam konteks yang baik, dalam konteks nilai-nilai kebaikan, bukan nilai-nilai keburukan. Kalau walaupun keburukan ditamsilkan dengan perkara tak elok, keburukan itu dia jadi tauladan lah. Dia sebagai tauladan. Dia bukan sebagai nak ambil jahatnya itu. Ya, betul. Bukan nak ambil jahat keburukan itu, tetapi nak ambil tauladan daripada sebaliknya itu. Ya. Mak-mak kita pun biasa dulu, kan, engkau ni kalau tak belajar kau nak jadi macam orang tu, kan. Mungkin orang kat tepi jalan duk ni tak sedekah misalnya, kan. Dia nampak tak? Itu perbandingan tu. Betul. Itu dah perbandingan atau persamaan tu. Tak kira lah. Mungkin yang nak tujuannya itu perbandingan. Jangan jadi macam orang tu. Jadilah sebaliknya. Jadi orang yang bekerja, yang dapat mungkin harta dengan cara yang lebih baik. Jadi nampak tak? Semua perbandingan dan perumpamaan ini digunakan dalam konteks nilai-nilai yang sudah sedia diterima oleh masyarakat. Betul. Sebab itu semua perumpamaan yang digunakan oleh orang kita dulu semua nak menasihat, nak menjadi orang baik. Betul. Kalau ada gak yang guna untuk jahat dari itu dia dah, orang kata dah keliru lah. Dia tak ada nilai, dia sebenarnya tak ada nilai yang baik dalam diri dia. Dia dah keliru tentang nilai lah. Menggunakan benda tu, mungkin seorang ketua pencuri menasihatkan anak-anak buah dia. Dia kata kalau kita tak berusaha, alang-alang menyelup pekasam, dia kata biar sampai ke pangkalengan, akan digunakan oleh orang jahat, kan. Kita ni dah start mencuri ni, biar mencuri besar-besaran, jangan mencuri 100-200, biarlah 100,000 atau 1,000,000, barulah berbaloi. Baru lepas tu dia bacakan ayat tu, kan, alang-alang menyelup pekasam biar sampai ke pangkalengan. Jadi dia terbuka kepada perkara-perkara yang buruk sekiranya orang yang menggunakan perumpamaan itu memang ada nilai-nilai yang tidak baik. Betul. Jadi sebab itu kaedah ini kita nak supaya guru-guru ni menggunakan kaedah ni sudah pasti ke arah kebaikan. Sebab itu yang terbaik ambillah daripada Al-Quran, ambillah daripada hadis-hadis, ambillah daripada kata-kata ulama, ambillah daripada orang-orang bijaksana Melayu kita dahulu yang sudah tersedia sebenarnya dalam pantun-pantun, dalam perumpamaan, kiasan-kiasan. Kalau boleh saya sebutkan beberapa lagi, Yati, dalam Quran misalnya. Kata Al-Quran, sesiapa yang mencari pelindung yang selain daripada Tuhan, dia seolah-olah seperti membuat rumah laba-laba. Kan, Baitul Ankabut, ada surah Ankabut ada. Jadi tak kuatlah, tak kokoh kalau kita mencari pelindung daripada orang kafir misalnya, kan, untuk
kebaikan dan masalah diri kita. Orang kafir ni merujuk kepada zaman Nabi, orang kafir yang jahat lah. Kita ada orang yang kafir yang baik. Dalam konteks ni tak perlu kita musuhi. Tapi kalau kita dah tahu dia jahat tapi kita saja guna dia sebab kita tak ngam pula dengan tim orang Islam yang ni, samalah seperti kata Al-Quran, kita ni buat rumah labah-labah, macam rumah labah-labah. Sekali kita pegang je dah runtuh, dah hancur kan. Jadi maknanya perlindungan yang mereka bagi itu sebenarnya akan menghancurkan kita, bukannya akan memperkukuhkan kita. Itu contoh yang sangat amat cantik yang diberikan oleh Al-Quran. Dan doktor sebagai pengakhir juga lah sedikit kesimpulan, dan juga kalau boleh doktor berikan sedikit macam mana sebenarnya kalau kita sebagai pendidik ataupun orang yang mendidik nak tahu, nak memastikan kiasan yang kita berikan tu tepat. Okey. Itu pun penting. Kerana kadang-kadang silap-silap bagi kiasan, budak-budak pun tak faham dan takut-takut dia orang salah faham. Kan? Dia orang salah faham. Sebab itu saya ingat panduannya, satu, gunakanlah kiasan yang dah sedia ada. Sedia ada dalam Quran, sedia ada dalam hadis, sedia ada dalam cerita-cerita yang ni. Ini kononnya nak kreatif, aku nak create cerita lah kan. Ikut semasa. Fikirkan satu cerita. Tapi disebabkan mungkin kita punya pemikiran tidak begitu mendalam, akhirnya satunya mungkin cerita tu pun tak konsisten misalnya. Nanti pelajar pula akan cerita, tak kenalah cikgu cerita ni dengan pengajaran kita ni kan. Ataupun yang kedua kita takut dari segi hikmah-hikmah tu tak sampai kepada pelajar. Sedangkan kita nak dia punya hikmah. Sebab itu kalau kata-kata itu merupakan kalamullah, merupakan Al-Quran, sudah pasti benda itu benar, sudah pasti perumpamaan itu perumpamaan yang amat cantik. Nabi pun begitu. Saya boleh bagi satu contoh, Yati. Rasulullah pun, Ibnu Abbas dia pernah meriwayatkan seorang wanita, ini yang simple je kita bagi, wanita bangsa Juhainah pernah datang kepada Nabi bertanya tentang bahawa ibu dia pernah bernazar untuk laksanakan haji, tapi dia dah meninggal dunia dan tak sempat lakukannya. Adakah aku perlu melakukannya? Jadi Rasulullah bagi contoh. Rasulullah kata, apa pandangan kamu sekiranya ibu kamu berhutang dan dia meninggal? Adakah kamu perlu membayar hutangnya itu? Sebagai waris kita kena membayar hutangnya kan. Jadi orang tu pun kata, ya aku kena bayar. Samalah seperti ini juga. Maka Rasulullah mengatakan, lunaskanlah hutang Allah, kerana hutang Allah itu lebih layak ditunaikan. Maknanya haji ni dah nazar nak buat haji itu dengan Tuhan tu. Jadi lebih-lebih lagi lah kalau hutang dengan manusia pun kita sibuk cari dan kita umumkan kan lepas ayah kita ke yang datuk kita meninggal, kita kata, tuan-tuan siapa-siapa yang ada berhutang mohon bagi tahu kami akan bayar hutang. Itu kita umumkan biasanya lepas orang meninggal kan. Ini dengan Tuhan ni, dengan Tuhan, mak kita ni dah janji dengan Tuhan nak laksanakan haji, nazar kan. Jadi lebih aula lah, lebih utama lah kita mendahulukan hutang dengan Tuhan berbanding dengan hutang manusia. Jadi itu contoh yang amat menarik. Kemudian satu lagi contoh saya nak bagi tentang orang mukmin ini. Ada hadis yang mengatakan orang mukmin ni seperti cermin kan. Al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang mukmin ni sepatutnya dia jadi cermin kepada kawan dia. Cermin ni macam maksudnya apa, Yati? Kalau kawannya tu buat salah, dia kena bagi tahu. Kena sebab tegur. Dia nampak. Kan dia nampak. Macam cermin lah. Kita ni kalau kita buruk, contohnya kan, kita tengok cermin, nampaknya aku ni buruk kat mana tak make up yang buruk ke apa kan, contohnya. Kawan dia kena mainkan peranan itu. Sebab kadang-kadang kawan ni, sebab dia kesian dekat kawan dia buat jahat pun, dan dia tahu benda tu buruk dan jahat, dia kata tak apa, yang you buat ni okey, tak ada masalah, sebab dia nak jaga hati kawan. Tapi kata hadis tadi, yang terbaik orang mukmin ni kepada mukmin yang lain, dia mesti jadi cermin. Cermin ni maknanya kalau baik dia akan kata baik, kalau benda tu buruk dan dia akan sebut benda tu buruk supaya kawannya itu dapat berubah. Betul. Satu lagi kalau kita tengok contoh yang hadis selalu beri, orang mukmin itu adalah seperti batu bata yang banyak. Kan masing-masing memperkuatkan satu dengan yang lain. Betul. Orang mukmin itu seperti anggota badan. Kan dicubit di sebelah mana yang belah lain akan rasa sakit. Nampak tak cantik hadis-hadis ni bagi perumpamaan yang real yang kita boleh tengok terus dan kita faham. Orang mukmin umpama buih di lautan, kan? Orang Islam akhir zaman seperti buih di lautan, banyak tapi kita pijak sikit je habis hilang. Jadi ini beberapa contoh. Jadi soalan tadi, nak memastikan kiasan tu tepat, satunya gunalah kiasan yang sudah ada dalam Quran, dalam hadis.
Yang keduanya, kalau kita nak buat kiasan kita sendiri pun, pastikan kita fikir mendalam dan apply dulu kita punya kiasan tu kepada banyak kes. Kalau 5 kes kita apply sendiri, betul ini boleh guna. Barulah kita boleh sampaikan kepada yang lain. Dan pastikanlah dia ke arah kebaikan. Jangan kias-kias benda ke arah yang tidak baik. Itu antara beberapa perkara yang kita harus tengoklah sebelum kita membuat kaedah perumpamaan dan perbandingan. Dalam kita melaksanakan pendidikannya, Doktor, dan mungkin sedikit rumusan untuk tajuk kita pada petang ini. Betul. Jadi alhamdulillah hari ini kita bercakap tentang kaedah perumpamaan dan perbandingan dalam pendidikan. Dan ternyata setelah kita ceritakan tadi, benda ini, kaedah ini merupakan kaedah yang terbaik untuk kita gunakan dalam pendidikan, kerana dia telah digunakan oleh Al-Quran, dia telah digunakan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis, dia telah digunakan oleh orang bijaksana di kalangan orang Melayu kita dulu. Dan yang keduanya, dia mempunyai keberkesanan dari segi menyampaikan mesej. Pelajar-pelajar kita akan lebih terbuka pemikirannya, dia akan lebih cepat mengaitkan satu perkara dengan satu perkara yang lain. Jadi cubalah kita membiasakan diri kita dengan kaedah dan kiasan-kiasan sebegini. Dan ternyata sebenarnya kalau kita pandai menggunakan kiasan dan perumpamaan ni pun orang suka. Betul. Orang pun suka dengar, bagus lah dia. Menarik. Dia menarik, dia pandai membuat kiasan. Jadi kena biasakan diri kita dengan membaca kiasan-kiasan perumpamaan yang telah dikumpulkan oleh ulama-ulama dan juga oleh ilmuwan-ilmuwan kita.